سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari muslimin muslimat yang saya kasihi lagi saya hormati, mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di dalam rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala aktiviti kita yang penuh dengan kekurangan sebagai hamba Allah. Kerana kita dicipta dengan tujuan untuk hidup dalam kerangka mengabdikan diri kepada Allah sepanjang masa 24 jam dan ianya yang kita lakukan serba kekurangan. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan Allah terus mengizinkan kita, memberikan hidayahnya daripadanya untuk terus berada dalam siraman cahaya daripada Allah dan menerusi hidayah dan petunjuknya. Di hari ini kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama Allah himpunkan kita untuk laksanakan satu tuntutan yang mulia, iaitu memerhati, merenung, mentadabbur, mentilawah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita sambung daripada surah Al-Falaq bahagian yang seterusnya, ayat yang ke-4 dan seharusnya juga kita ingat jasa-jasalah orang-orang yang banyak berjasa kepada kita ni, yang telah pergi meninggalkan kita, terutamanya mungkin Hajah Fauziah Majita lah kan. Kuliah tadabbur ni sempena beliau, dan kita kena ingat sebagaimana Allah sebut dalam surah Yasin hal ni. Sebelum buka ni kita cuba sentuh sikit tentang bab ni. Cuba tengok dalam surah Yasin ayat yang ke-12. Surah Yasin ayat yang ke-12. Ini bahagian penutup kepada muqaddimah surah Yasin. Surah Yasin ni muqaddimah dia ayat 1 sampai ayat 12. Penutup dia ayat 12 ni. Kemudian Allah mula masuk kisah ayat yang ke-13 tu. Di dalam ayat ni kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan akan makhluk yang mati. Jadi Allah hidupkan kita ketika kita tak ada lagi di alam roh, lalu Allah hidupkan kita ke dunia ni. Kemudian ketika kita selepas tu hidup ni, kita pun akan mati dan Allah akan hidupkan kita lagi sekali di alam akhirat nanti. Jadi kamilah yang hidupkan semuanya. Kenapa? Ayat ni, surah ni cerita tentang dua golongan manusia lah yang ada di muka bumi ni ketika mana Allah utus Rasul Yasin wal Quran Hakim daripada awal tu. Lalu dengan kedatangan Rasul tu terjadilah perselisihan antara dua kelompok, satu beriman, satu kafir. Dan masing-masing
duduk di atas keyakinan masing-masing sampailah akhirnya dia bertemu Allah dan akan ditunjuk siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi Allah nak kata dalam kehidupan ni begitulah. Kehidupan ni sampai akhirnya kehidupan nanti ada dua kelompok manusia, satu yang bahagia dan satu yang akan celaka. Yang beriman akan bahagia, yang ikut Al-Quran yang penuh hikmah dan jalan Rasul di atas jalan yang lurus tu, dan yang ingkari dia akan berada dalam kecelakaan. Jadi Allah ingatkan penutup mukadimah ayat ke-12 ni, ingatlah bahawa sesungguhnya kamilah yang hidupkan orang yang mati. Dan wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan catat apa saja yang mereka telah kerjakan ketika hidup dulu. Okey. Jadi segala apa yang kita kerjakan, ni nama dia amal yang kita buat yang kita tak mampu nak buat lagi dah. Okey. Ini nama dia amalan yang kita dah buat dan kita tak boleh ulang lagi nak buat lepas ni. Ini yang mahal-mahal ni. Jadi semuanya telah tercatat dan tak boleh nak diulang. Ini yang pertama. Bahagian pertama, ada amalan yang kita buat dan kita tak mampu nak ulang lagi dah. Apa dia amalan tu? Apa amalan yang kita dah buat dan kita tak boleh buat lagi dah lepas ni? Yang wajib-wajib, solat lagi. Sedekah lagi. Apa lagi? Ajar orang agama, ajar ilmu. Kan? Kita tak boleh nak buat lagi lepas ni dah. Buat amal soleh, semua benda yang kita buat, terutamanya ibadah kepada Allah lah kan. Yang paling besar sekali adalah kebajikan, kebaikan yang kita buat tu, kita tak boleh nak ulang lagi dah. Dan namun Allah kata ayat yang seterusnya apa? Wa atharahum. Ni. Dan asar ni mana apa? Asar ni bekas, jejak yang ditinggalkan, ada kesan. Jadi Allah rupanya tulis dua benda. Satu amalan yang kita dah buat dan kita tak boleh ulang buat dah. Tapi ada satu lagi ni yang penting untuk kita ingat ni, iaitu bekas yang kita tinggal, dan bekas tu apa dia? Bermanfaat kepada orang yang masih hidup. Bekas yang kita tinggal tu bermanfaat untuk orang yang masih hidup. Itu rupanya kita duduk relax je, berjalan benda tu. Itu yang manusia kena fikir sekarang ni. Kalau kita nak kira kita nak bangun tahajud je solat kan, seorang-seorang agak-agak dengan lenguh lututnya, kita mampu tak buat dengan habis-habis. Kadang-kadang kita akan apa? Surrender punya. Betul? Tapi yang paling bijaksana ialah bila orang tu dia fikir macam mana dia nak buat satu benda, akhirnya diikut oleh orang lain. Menjadi bekas yang besar yang mana ketika tu dia dah tak payah buat apa, dia relax je. Ini yang Allah tekankan dalam ayat wa atharahu. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, ni berdasarkan hadis Nabi tu apa? Idza matal insan, bila insan tu mati, bila anak Adam mati, in qata'a amaluhu. Tu hadis tu kan. Idza boleh kan? Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Okey, apa yang pertama? Min sadaqatin jariyatin. Sadaqatin jariyah. Yang kedua, min amali salihin. Min kan amal soleh. Ilmin yuntafa'u bihi.
Yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu. 3 perkara ni. Cuba baca hadis ni. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Yang kedua, tsani ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu. Jadi 3 ni fokus dia. Inilah asas tu. Inilah asal yang memang tinggal dan tak payah buat kerja lagi dah. Orang lain yang tolong buatkan. Apa pertama? Sedekah jariah maksudnya apa? Sedekah jariah ni sedekah yang jariah tu, kalau sungai dia jari, tajri min tahtiha al-anhar. Sungai ni tajri min tahtiha al-anhar. Kenapa sungai ni disebut tajri? Sebab sifat sungai ni apa? Dia mengalir dan sampai daripada hulu sampai hilir, dia tak putus. Itu sungai nama dia. Kalau terputus tu mungkin dia longkang ke apa kan. Maknanya dia mengalir dan semua dapat tak manfaat sepanjang daripada hulu sampai hilir tu. Dapat manfaat. Jadi sedekah tu pastikan semua dapat manfaat daripada sedekah dia. Itu nombor 1. Macam mana kita nak fikir saya sedekah dan sedekah saya dapat manfaat sampai kepada semua orang. Anak cucu saya. Jadi ini yang mudah-mudahan kita harap ni siapa yang buat? Ini antara yang dilakukan oleh arwah ni. Fauziah. Kan? Sedekah dia ni hari ni semua dapat manfaat apa? Manfaat kedua apa dia? Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu pula. Jadi dengan sedekah, sebab tu tujuan paling besar saya sedekah. Nombor 1 nak sedekah apa? Kalau kita sedekah harta, orang tu pakai harta tu, kemudian habislah. Dia pakai kenderaan, kan? Dan dia boleh guna apa saja. Silap nanti akhirnya dengan satu benda ni tak ada, dia akan salah guna pula. Sedekah, hasil sedekah tu dia salah guna. Sebab itulah untuk jaga sedekah tu agar terus mengalir, perlukan apa? Ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ramai orang kan, generasi pertama sedekah benda bagus dah tinggalkan benda yang baik. Tapi lepas tu barang tu salah guna. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Betul tak? Sebab tu yang kedua Nabi kata apa? Tujuan untuk orang yang ada kemampuan ini, dipastikan dia buat benda tu untuk satu benda yang lebih besar. Apa dia? Ilmu. Orang yang bijak ni sedekah dengan harapan untuk apa? Ilmu tu. Menyokong sedekah dalam keadaan untuk menyokong usaha menyampaikan ilmu mengenai Allah. Itu paling besar. Itu Nabi kata la ayyuhda bika. Ada sebuah hadis lagi, untuk sedekah ni fikirkan untuk dapatkan, untuk sampai kepada yang kedua ni. Tujuan yang pertama untuk capai matlamat kedua. Itu Nabi kata la'an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Ni fokus untuk dua ni ya. Cuba kita baca ni pula. La ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Nabi kata apa? Pastilah ni pasti. Pasti yuhda bika rajulun wahidun. Seseorang itu, rajulun ni bukan semesti lelaki je. Pasti seseorang itu dia dapat petunjuk. Dia dapat hidayah, dia kenal Tuhan, yang diinsaf dan dia menjadi orang yang soleh kan. Disebabkan siapa? Disebabkan engkau. Dia kata. Disebab kita orang ni jadi baik.
Disebab kita ni orang ni dapat ilmu. Disebab kita akhirnya orang ni tahu macam mana nak beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi Nabi kata pasti disebab seseorang mendapat hidayah tersebut disebabkan engkau, Nabi kata, itu jauh lebih baik untuk engkau daripada humrin na'am. Humrin na'am ni apa? Humrin merah. Na'am, unta mahal. Daripada seekor unta merah ni, unta mahal ni masa zaman Nabi, siapa yang ada memiliki ni maknanya dia orang paling unggul sekali lah. Hari ni kalau ada Ferrari merah, itu orang kaya lah. Kan? Semua orang rebut benda ni. Tapi Nabi kata apa? Daripada kamu rebut unta merah ni, lebih baik kamu rebut macam mana nak bagi orang dapat kenal Tuhan. Jadi baik kamu fikir macam mana nak bagi dengan apa yang kamu miliki itu untuk jadi orang ni akhirnya jadi hamba Tuhan yang sebenar-benarnya. Itu yang patut kamu rebut. Daripada kamu rebut nak jadi influencer, nak jadi kaya. Itu Nabi cakap ni, hadis ni. Jadi sebab itulah orang yang ada harta, ya Allah bagi dia kelebihan, disedekah dengan tujuan nak apa? Supaya orang dapat ilmu, dapat hidayah. Ni. Jadi hajah ni buat kita nampak. Kena tak? Kena lah. Ikutlah. Ini. Dan sekarang ni dia dah tak ada. Dia dapat tak apa yang dilakukan ni? Dapat. Kita buat semua ni, kita dapat pandai ni, semua dapat ke dia? Tak ada masalah. Dan sangat banyak tak ada dapat. Sangat banyak tanpa perlu buat apa-apa pun. Subhanallah. Itu maksud, itulah yang kita kena sedarkan. Dan yang ketiga apa? Daripada dapat dua benda ni lah, lahir satu apa lagi? Lahir apa yang ketiga? Lahir apa yang ketiga? Jadi semua hadis Nabi ni kadang-kadang kita bincang satu hal je. Sebenarnya dia tiga serangkai. Yang ketiga, akhirnya daripada hasil ini tadi menjadi hasil yang ini. Dan ilmu ni sifat dia apa? Ilmu ni dia terhenti ke? Ia yuntafa'u bih. Okey, yuntafa'u ni ini fi'il mudhari'. Dan ni wazan dia majhul. Maknanya ilmu ni dimanfaatkan. Ada ilmu yang terhenti, akhirnya tak ada orang tahu dah. Ilmu tu ada, tapi tenggelam macam tu je. Orang pun dah tak reti nak pakai dah. Yang ni ilmu ni apa? Dilakukan, dimanfaatkan. Jadi kita kena teruskan, manfaatkan. Jangan biarkan dia tenggelam akhirnya. Tak, kita kena usaha bagi lebih lagi. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya akhirnya menghasilkan apa? Yang ketiga, generasi anak yang soleh. Anak ni maksudnya apa? Jadi kalau kita jumutkan makna anak, kesian orang tak ada anak. Apa maksud dia? Bila sebut walad ni, anak murid, anak tak? Anak. Termasuklah. Itu maksud dia. Semua orang ada peluang untuk dapatkan ni, lahirkan. Anak guru yang melahirkan anak murid yang soleh, sama juga. Walaupun tu bukan anak dia, tapi hasil ajaran dia, anak tu jadi kenal Tuhan dan jadi terus buat kerja dakwah ni. Guru tu dapat tak? Semua yang anak tu buat sampai dia mati, semua dapat kat dia, sama je pahala dia, tak kurang sikit pun. Sampai bila? Sampai kiamat. Senang tak nak dapat pahala? Senang je. Subhanallah. Jadi pahala dengan praktik. Jadi ni yang ketiga. Anak soleh ya, yad'u lahu. Kita kena faham yad'u lahu ni apa? Yad'u fi'il mudhari', sentiasa doa. Maksud dia sebenarnya doa ni ada dua jenis. Ni kena hurai lagi ni. Disebut yad'u lahu, satu, yang nombor satu adalah mas'alah. Doa disebut mas'alatun. Iaitu doa ni sifat dia meminta lah. Dia minta. Okey? Doa ni doa yang dia minta. Yang kita minta secara khusus kepada sekian. Betul, kita boleh doa selalu. Jangan lupa doa. Kan? Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina apa? Allahumma ghfir lana dzunubana lagi waliwalidina warhamhum kan? Ataupun wal ikhwani allazina sabaquna bil iman. Boleh doa tu. Itu semua doa untuk orang yang hidup dan orang yang dah mati. Doakan, Allah ampunkan. Ini minta. Tapi kita boleh tak doa ni selalu? Sentiasa doa. Hari ni berapa kali doa? Bangun tadi doa dah. Lepas tu ada doa lagi tak? Lepas tu berhenti. Lepas tu doa lagi kan. Kalau ingat doa lah. Kalau tak ingat kan doa. Betul tak? Kalau busy dapat tak nak ingat doa? Tak ingat.
Betul tak? Kita sedang sibuk buat kerja, tengah berinteraksi dengan orang, sempat tak doa pula? Kadang-kadang tak sempat, betul? Sebab itulah masuk doa yang kedua, nama dia al-ibadah. Doa ibadah. Apa maksud doa ibadah? Orang tu tak sempat doa, tapi dia buat kerja, usaha tu besar tu kerana siapa aja? Orang yang mati tu aja. Itu doa dia dalam bentuk ibadah dia. Faham? Dia ibadah semua, dia buat semua tu, dia keluarkan harta dia apa semua tu, itu dalam kerangka dia ibadah kepada Allah. Semua tu adalah seolah-olah doa dia kepada orang yang ajar dia. Dapat juga. Jadi mana lebih banyak dalam hal doa ni? Yang kita minta dalam waktu tertentu ataupun yang sentiasa kita buat dalam kerangka ibadah? Mana lagi banyak? Yang ni. Sebab tu banyak praktik. Ini praktik, ini baru cakap je. Faham? Tu beza dia. Sebab itulah ni semua praktikal besar untuk kita. Jadi ni doa dalam bentuk kita tekun taatkan Allah, ibadah kepada dia. Kenapa saya taat ni? Sebab guru saya ajar saya untuk taat kepada Allah. Kenal Tuhan. Maka dengan buat tu je dapat sama je. Besar pahala. Jadi itulah yang kita harapkan. Jadi guru kat sini. Tapi pembantu, pendukung usaha-usaha orang yang ajar ilmu siapa? Orang yang banyak sedekahlah. Itu penting tu. Jadi kita nampak tak semua ada kaitan. Inilah kita nak mengenal jasa-jasa orang yang banyak berjasa kat kita. Sebab itulah dalam pula berdoa. Dan yang paling utama sebenarnya apa? Yang paling utama adalah bagaimana kita nak perkasakan apa yang telah ada ni dengan lebih besar lagi. Supaya segala sedekah yang dia dah buat tu semakin mengalir dengan lebih, sungai itu makin besar, makin lebar. Kan? Dan ilmu tu pula terus dimanfaatkan. Dan akhirnya lahir ramai-ramai anak murid yang soleh. Itulah sebenarnya. Kita boleh doa, kita boleh sedekah, kita nak doakan semoga. Tapi itu berapa banyak kali boleh? Sekali-sekala. Tapi yang paling besar, kekalkan sesuatu yang besar, iaitu ibadah kita tu. Hasil daripada usaha orang terdahulu. Kita mampu untuk buat tu. Itulah insya-Allah sedikit sentuhan daripada apa yang kita perlulah sekali-sekala ingatkan. Baik. Kita sambung ayat kita surah Al-Falaq, ayat yang ke-4. Hadis ni tadi dapat ni penting ni. Okey. Surah Al-Falaq, sambungan ayat yang ke-4. Wa min, nampak syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini yang ke-4. Naffatsati fil 'uqad. Baik, kita cuba tengok terjemahan dia. Jadi dan kita berlindung kepada Allah pertama daripada apa yang dia cipta, segala apa yang dia cipta. Yang kedua daripada sesuatu yang lebih bahaya lagi ketika gelap. Yang tadi yang umum, yang first sama ada cerah atau gelap lah. Kita sendiri bahkan ma khalaq tu. Kemudian lebih masuk lagi ke dalam, iaitu sesuatu yang ketika mana manusia ni lebih bahaya ketika di dalam gelap. Sama ada kegelapan secara hakikinya gelap. Apa dia kegelapan hakiki? Sikin sebelum ni. Kegelapan hakiki apa? Iaitu waktu malam. Kita gelap kan, bahaya, macam-macam benda boleh kena kat kita. Dan kita ketika itu bertambah lemah lebih lemah daripada lemahnya kita yang sebelumnya. Kita memang lemah pun. Tapi bila keadaan tu lagi gelap lagi kita lemah. Betul? Kita mohon Allah lindungi kita daripada kegelapan yang hakiki. Lagi kegelapan yang bukan hakiki tapi secara majazi ni apa?
Apa gelap? Bila kita dalam kesesatan. Kita jahil gelap tak? Orang tu dijahil, dia gelap tak? Quran datang sebagai apa? Quran ni cahaya kita kan. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada kegelapan tersebut. Mudah Allah bagi apa kita? Cahaya kita, hidayah ni, supaya kita dapat jalan. Itu kita minta ihdinas siratal mustaqim tu. Itu juga termasuk juga bahagian doa ni juga sebenarnya. Dan yang ketiga, ni. Yang keempat, kita baca wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan min daripada syarrin naffatsat. Apa tu? Syarrin, keburukan, nafas. Jadi nafas ni maksudnya tiup. Tiup kan? Siapa yang tiup ni? Iaitu peniup. Siapa? Wanita. Saya terjemah literal makna. Peniup wanita. Sebenarnya siapa peniup wanita? Dia jampi-jampi. Dia sihir. Jadi kaedah sihir antaranya apa? Dia tiup. Dia mesti tiup kan? Jadi Nabi baca doa ni, Nabi terselamat daripada peniup wanita. Siapa nama? Jadi dia ada ketua dia. Ketua dia yang sihir Nabi, siapa nama dia? Aku ingat. Nama dia, nama lelaki ni. Ni yang sihir Nabi ni. Dia punya dalang dia, nama dia Labid bin Al-A'sam. Labid bin A'sam. Labid ini orang Yahudi Madinah. Abid ini orang Yahudi Madinah. Okey. Dia ni ke yang sihir ke? Dia punya dalang, perancang. Dia punya, orang kata ketua dia. Tapi yang sihir ni siapa? Yang buat kerja tiup-tiup tu kan, dekat rambut Nabi, lebihan rambut Nabi tu, sikat tu, yang diikat sekali dengan ni, digulung dan dicampak dalam telaga. Anak Labid ni 3 orang perempuan. Anak dia pun perempuan, semua pandai sihir ni. Jadi itulah dia. Yang dia sihir ni perempuan. Sebab nafasat tu jamak ramai. Bukan seorang yang buat, tapi ramai yang buat. Jadi kebiasaannya yang buat sihir ni siapa? Perempuan lah kan? Ya. Yalah kan, lelaki sibuk bekerja kan. Perempuan tak ada masa, jadi boleh. Tapi macam tu. Maksud dia. Itu kalau ada dekat hutan tu, kita panggil nenek apa? Nenek kebayan ni. Tapi itu ayat ni cerita tentang tu. Boleh? Penyihir Nabi tu wanita-wanita penyihir. Yang dia tiup pada apa? Fil 'uqad. Pada yang ditiup pada simpulan. 'Uqad ni maknanya ikatan yang susah nak buka. Jadi dia memang ikat betul-betul punya. Sampai tak boleh nak buka lah. Jadi macam mana kalau kita nak buang sihir ni? Kena cari tak benda tu? Kalau tak dapat cari macam mana? Pun dengan izin Allah boleh saja hilang. Allah Maha berkuasa untuk buat. Tak perlu nak cari buhul tu, kalau tak jumpa pun kan. Allah boleh juga hapuskan dengan izin dia. Jadi kita berdoa dengan ikut sunnah yang Nabi ajarkan. Antaranya ni, ayat ni. Ayat ni memang khas untuk tu. Tapi kena buat apa? Yakinlah. Dan kena benar-benar tauhid yang kuat, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita mohon perlindungan daripada
hembusan, peniup-peniup yang hembus pada mongkol. Sebab tu di sini maknanya nak sihir menunjukkan mesti ada apa? Mesti ada barang. Mesti ada barang yang dimiliki oleh siapa yang nak ditujukan tu. Maka kita kena buat apa? Sebab tu Nabi pun kata, Nabi jaga-jaga kamu daripada ain. Semua benda-benda tu untuk jaga daripada benda-benda macam ni lah. Kita yang tunjuk barang kita. Kan? Kenapa? Apa tujuan? Untuk apa? Jadi hari ni terdedah kepada benda-benda macam tu dengan mudah. Lagi-lagi media sosial dan sebagainya. Orang boleh ambil je gambar dengan mudah je. Kenapa lah duk tayang gambar isteri ke apa? Kenapa? Kan? Apa tujuan? Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kena diajar lah pada orang-orang yang jahil ni tak tahu benda ni. Termasuklah juga sihir ni. Orang boleh buat sebab ada benda tu. Uqad, diikat. Dia tak akan boleh tanpa barang tu. Sebab tu kita jaga-jaga kita punya bahagian baju kita ke, pakaian dalam kita ke, hati-hati. Dalam kita nak sidai ke dan sebagainya. Semua benda kita kena jaga. Okey. Ada soalan dalam bab ni? Simple je ni tentang ni. Dan penyihir ni yang ditiup ni, jadi yang hantar benda-benda ni tentulah mereka ni berdamping dengan siapa? Syaitan. Mereka minta tolong siapa? Dan tolongan daripada syaitan. Sudah pasti. Cuba tengok dalam surah antaranya sihir ni, dia punya peranan utama sihir. Cuba tengok surah 2 ayat 102. Surah Baqarah 102. Dua 102. Jumpa dah? Muka surat 16. Okey. Allah Ta'ala alam, saya tak berapa pandai sangat bab ruqyah ni, tapi ada orang yang kata ayat ni termasuk bahagian ayat-ayat dalam ruqyah. Saya tak tahulah. Pastilah. Kena cari, pastikan ayat ni. Tapi memang ada kaitan dengan sihir ayat ni. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Jadi poin dia sini wattaba'u. Jadi orang-orang ni Yahudi dahulunya, yang mana mereka ada kitab mereka, kitab Allah, iaitu Taurat. Jadi sepatutnya mereka ikut ajaran kitabullah. Tapi sekarang mereka mengikut ajaran kitabul syaitan lah. Syaitan. Yang mana apa dia? Dalam tu sihir lah. Ketika mana masa kerajaan Nabi Sulaiman. Dan mereka tuduh yang buat sihir ni ajaran siapa? Nabi Sulaiman. Sedangkan Allah bela Nabi. Allah kata apa? Bukanlah Nabi Sulaiman tu yang kafir dengan ajar benda ni. Tak. Yang ajar benda ni apa? Syaitan. Syaitan yang ajar mereka, tapi mereka tukar nama, mulia sucikan benda tu dengan letak atas nama siapa? Atas nama Nabi. Memang macam tu, biasalah. Benda yang kotor nak disucikan, letak nama yang baik. Memang macam tu. Memang macam tu. Hari ni banyak. Kadang-kadang orang yang buat scam pun, dia letak atas nama siapa? Nama Nabi juga. Tipu kan? Mudah ini, kata ni. Tapi rupanya barang tu dia nak untuk dapat laku dia je. Jadi benda-benda macam tu akan samalah perangai macam Yahudi. Dia buat benda kotor, dia letak nama siapa? Nabi Sulaiman. Jadi sedangkan yang ajar syaitan, yang ajar mereka ni sihir. Yu'allimunan nasa sihra. Jadi wa ma unzila 'alal malaikat, dan apa yang diturunkan ke atas dua malaikat sebagai ujian ni. Di negeri Babylon, iaitu nama malaikat ni Harut dan Marut. Banyaklah khilaf tentang nama-nama malaikat. Adakah malaikat ada yang mendapat bukan malaikat? Banyak kalau kita baca tafsir tentang tu, tak apa. Jadi malaikat ni hantar untuk tujuan menyatakan ini benda tak baik. Sebab apa? Kita tahu kegelapan untuk boleh kita kenal, kan? Dua-dua kita kena kenal. Jadi tujuannya untuk ajar, boleh nilai mana benar dan mana salah. Itu tujuan malaikat tu. Dan tidaklah mereka berdua ajarkan kepada seorang pun, melainkan mereka kata apa? Kami adalah fitnah, ujian. Maka jangan kamu kufur. Tujuan dia ajar supaya mereka ni tak jadi orang yang kufur ikut ajaran syaitan. Jadi fa yata'allamuna min, lalu mereka pun belajar sihir ni. Dan apakah dia punya antara tujuan utama sihir, apa dia? Ayat ni lah. Iaitu untuk pisahkan seorang daripada hubungan dua tu, suami isteri, untuk pisahkan. Itulah dia punya matlamat utama sihir. Yang lain-lain tu jelaslah. Tapi core dia sihir ni apa dia? Yang paling dahsyat sekali, bila boleh pisah di antara dua pasangan tu. Itulah dia punya dalam ni. Ni kira kejayaan besar lah kalau berjaya buat macam ni bagi ahli syaitan ni. Jadi wa ma hum bidarrina bihi, sedangkan tidaklah hal tersebut boleh mudaratkan seseorang pun, melainkan semuanya atas izin Allah. Jadi di sini nampak semuanya adalah sebagai ujian dan takdir Allah untuk tengok hamba dia juga. Kalau kita kena ni bersabar, dan bertambahlah kita berpegang ataupun minta pertolongan dengan siapa? Allah. Ni ujian juga. Akhirnya ramai juga orang dia kena sihir. Yang buat tu syaitan. Dia akhirnya jadi minta tolong dengan siapa pula? Dengan syaitan yang lain. Betul tak? Betul tak? Macam tu pula dah. Sedangkan yang sihir tu syaitan lah. Dia pun pergi minta tolong dengan siapa? Ni syaitan geng lain pula. Dia dimain-mainkan macam tu je. Masalah juga ni. Nak sihat punya orang. Sebenarnya kesalahan ni ujian. Sebenarnya tak ubah macam juga kita sakit yang Allah bagi, sakit fizikal lain. Kena kanser ke, sama juga. Bersabarlah, ubat cari penawar yang ikut syariat tu. Itu tujuan dia. Dan bahkan kalaulah kita dapat kena tu, kita malang ke, kalau kita sabar dapat pahala. Dan kita akan mati dalam keadaan iman dan Allah angkat darjat. Itu ujian. Jadi itulah maksud dia. Jadi dan tidaklah mereka mempelajari benda tu sebenarnya boleh manfaat, sedangkan benda tu akan menambahkan mudarat kepada mereka di akhirat nanti. Dan mereka tak akan peluang masuk syurga lah. Haramlah masuk syurga ketika itu. Jadi walaqad alimu, dan orang yang buat ni bahkan mereka tahu. Bahkan mereka ni yakin dan tahu siapa yang menjual dirinya dengan buat benda ni, sihir ni, ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak ada sikit pun lagi bahagian ke akhirat.
Dia tak akan cium bau syurga. Tapi dia sanggup lakukan benda ni. Dan inilah seburuk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka mengetahui. Baik. Itulah ayat ni ayat ni core dia tentang apa itu sihir lah. Dia baca balik, tengok balik dan buka tafsir sikit. Baik, yang terakhir ayat yang ke-5, kita terus kepada surah tu. Ringkasnya ayat yang ke-5. Kita tu awal hari ni sebab ada nak buat tahlil sikit kan. Kita tengok ayat yang ke-5 surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin wa min syarri hasidin idza hasada. Okey, jadi tengok ayat ni. Dan kita berlindung kepada Allah daripada yang ke berapa ni? Yang terakhir, yang keempat, iaitu apa dia? Wa dan min, daripada syarri, kejahatan, keburukan, hasidin, orang yang dengki. Siapa orang yang dengki? Siapa orang yang dengki? Dua kat sini. Hasidin ni dia boleh jadi dua. Daripada orang yang dengki ni sebenarnya dia dua. Satu, siapa? Kita sendiri. Daripada kita sendiri. Satu. Pembaca daripada fa'il dia lah. Orang yang baca ni. Diri sendiri kita kata. Yang kedua, orang lain yang hasad dengan kita. Dua ni sebenarnya. Jadi kita terabur ni luas lagi tak? Sebelum ni kita nampak hasad ni, kita nampak orang kan? Tak. Mana lagi bahaya? Mana lagi bahaya? Saya tanya. Orang hasad dengan kita, lalu kita kena khianat dengan dia, ataupun kita hasad dengan orang, lalu kita khianat ke orang. Mana lagi bahaya? Dua bahaya. Mana lagi bahaya? Saya pilih satu je. Kenapa kita? Kalau orang hasad kita, dia khianat kita, kita sabar dan kita terus beriman dengan Allah ni kan? Dapat pahala tak? Dapat. Kalau kita hasad kat dia dan kita terus buat benda tu, Allah tak lindung kita tak lindung Allah, dan akhirnya kita dah masuk neraka sebab tu, mana lagi parah? Kadang-kadang kita nampak kat situ, kita nampak kat sini lagi bahaya kan? Itu maksud dia. Itu hasidin ni isim nakirah, umum semua benda. Nampak? Macam itulah cara tadaburnya. Jelas Jadi kadang-kadang dua-dua. Ya, kita tak nak orang hasad dengan kita. Satu, sebab dapat musibah dunia. Tapi dunia je. Kan? Kalau kita sabar, kita dapat pahala tak? Dapat. Tapi kalau kita pula yang hasad ke orang, akibat dia sampai ke mana? Sampai ke akhirat. Lagi bahaya. Nampak tak? Jadi kita minta Allah lindung dari benda buruk ni. Daripada sikap hasad kita sendiri. Lagi bahaya. Sebab dia mengundang masalah dekat mana? Akhirat sana. Lagi masalah. Cuci kita daripada sikap tu. Sebab benda ni buruk, syar, buruk. Kita tak nak. Itulah dia. Asyik nampak orang aja. Kamu tu tak nampak diri kamu sendiri. Kan? Itu doa ni sebenarnya juga untuk kita sendiri. Sebab syaitan ni yang lebih bahaya kan. Apa tadi? Syarrin nafsi. Baik Dan hasad ni ada kategori. Pertama, hasad yang pasif. Pasif ni macam mana? Apa makna hasad? Saya bagi istilah Melayu je senang. Hasad ni apa? Menginginkan nikmat yang ada pada orang, apa dia? Hilang. Itu je. Itulah hasad. Kita nampak orang tu ada motor baru. Lepas tu besok orang tu motor dia calak, accident. Kita pun rasa, pada motor. Hasad lah tu. Susah tu nak edit tu. Berlagak lagi, kan? Dia tak berlagak pun memang gaya dia macam tu. Kita pula rasa dia berlagak. Kita main tuduh je dia. Padahal kita yang hasad. Faham tak benda tu? Itulah dia. Itu hasad. Inginkan nikmat ada pada orang, apa dia? Lenyap. Tapi dia pasif. Dalam hati dia je, dia tak buat apa-apa. Ini hasad yang pertama. Okey, ni part 1. Satu. Ni tahap 1. Level 1. Level 2. Ni.
Idza hasada. Ini isim, ini fi'il. Fi'il ni hasada apa? Dia buat benda tu. Jadi dia inginkan nikmat orang tu hilang dan dia buat sesuatu supaya memang nikmat orang tu hilang. Dia khianat orang tu. Ini hasad yang ini lagi bahaya. Faham tak? Hasad yang aktif. Okey, sebenarnya hasad ni banyak tahap dia lagi yang lain. Jadi ini adalah dua bentuk hasad yang kita kena minta lindung. Sebab apa? Tak mungkin. Yang kedua ni dia akan terjadi asas dia daripada mana? Yang pertama, mula-mula dalam hati dulu. Tapi dia tak tahan, dia geram, ada kesempatan dia buat apa? Dia pancit tayar orang tu ke, kan? Dia cabut apa-apa ke, akhirnya orang tu accident sebab dia punya pasal. Contoh. Kan? Ini hasad yang aktif. Nombor apa? Kedua, ada berlaku tak dalam kehidupan ni? Ni yang bahaya kita lindung. Dan yang paling parah hasad ni, kan? Dia menular pada kesempatan semua yang di atas. Punca buat sihir tadi sebab apa? Hasad juga. Punca dalam gelap tu, dia khianat tu sebab apa juga? Hasad juga. Semua tu. Sebab itulah yang lah ni penutup ni, punca kepada semua benda ni terjadi juga. Nampak tak kaitan dengan surah ni semua? Boleh nampak? Kat situ. Jadi hasad ada berapa jenis? 2. Satu, pasif je. Dia nak nikmat orang itu hilang, dia harap-harap hilang. Kalau hilang dia puas hati lah. Tapi dia tak buat apa-apa pun. Yang kedua, dia buat sampai memang betul jadi. Dan hasad yang paling dahsyat sekali apa dia? Satu, dia ada tahap. Hasad ni ada level lagi yang lain. Pertama, hasad biasa je. Nak nikmat orang okey. Yang kedua, nak nikmat orang tu hilang dan pindah kat dia. Faham? Tu lagi tinggi tu. Dia nak nikmat orang tu tak ada. Dan nikmat tu dapat kat siapa? Ada tak dalam drama? Ada. Dia nak jadi bos, akhirnya dia jadi bos. Orang tu jatuh kan? Yang kedua tu lagi tinggi. Yang ketiga, dia nak nikmat tu orang tu hilang dan orang kata orang tu binasa langsung. Dan sama-sama teruk macam dia juga. Siapakah hasad yang macam ni? Hasad ni, hasad paling tinggi sekali. Siapakah yang ada hasad macam ni? Syaitan. Cuba tengok surah 35 ayat yang ke-6 maksudnya. Ini hasad yang paling dalam, yang nombor 3. Yang paling dalam sekali. Ini paling bahaya sekali. Dan hasad syaitan ni adalah hasad yang dimiliki oleh semua musuh-musuh Nabi. Ayat 6. Ingat tadi 3 tahap hasad. Nanti kita ulang balik. Sikit lagi nak. Jumpa? Apa tu? Surah 35 ayat 6 betul? Apa ayat dia? Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan ini untuk kamu benar-benar musuh kamu. Dia memang tak boleh kawan langsung. Memang musuh je. Tak payahlah cuba nak sangka baik kat dia. Tak. Jangan sangka baik sikit pun. Itu maksud dia. Maka fattakhizuhu aduwwa. Maka jadikan dia musuh. Sebab dia punya hasad ni bukan hasad level 1. Bukan hasad level 2. Hasad level berapa? Level 3. Dia buat apa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis. Dia memang bakal masuk neraka. Dia nak kita semua juga kena seksa sama-sama dengan dia dalam neraka. Dia tak nak pun nikmat hidayah tu, dia tak nak. Kan? Dia ada peluang tak nak ikut kebenaran? Ada. Dia tak nak. Dan dia nak kita ikut dia sama-sama kena humban dalam neraka. Ini hasad yang paling tinggi daripada semua tadi. Jadi ingat yang pertama apa? Nak nikmat orang hilang. Dan dia ada aktif dan pasif tu. Sama ada dia akan khianat atau tak. Yang kedua, nikmat tu hilang, dapat dekat dia. Ini satu lagi. Yang ketiga, dia tak nak nikmat tu dan nikmat tu hilang dan orang tu sengsara. Macam dia juga terutamanya siapa ni? Ni syaitan lah. Hilang dan orang tu malang pula lagi. Sengsara. Nikmat hilang ni tak apa. Tapi nikmat hilang dan orang tu sengsara pula lagi. Itu prinsip siapa tu?
syaitan dan kuncu-kuncunya. Inilah hasad yang paling tinggi, yang tak ada lebih tinggi daripada ni. Dan inilah hasad ni akan terjadi kat mana? Di hari akhirat nanti. Kesan hasad ni paling bahaya sebab apa? Akan jadi kat akhirat, dan kesan daripada hasad tu menjadikan orang tu kekal dalam neraka. Dia pun terjebak sekali. Na'udzubillah. Inilah kerja dia. Jadi nikmat yang paling besar kat kita, yang paling didengki oleh syaitan dan konconya apa dia? Dan dia nak kita hilang dan sengsara macam dia. Apa dia nikmat dia? Nikmat ni kalau kita tak ada, kita memang akan sengsara. Apa nikmat dia? Ni yang syaitan nak ni. Yang dia dengki. Dia nak nikmat ni hilang kat kita. Kalau hilang, ya kita akan sama-sama dengan dia. Apa dia? Hidayah. Al-Quran. Al-Quran lah nikmat dia. Dia nak nikmat Quran ni, Quran jangan orang tahu. Biar semua jahil Quran, biar semua tak kenal Tuhan. Faham? Itu nikmat paling besar. Ni hasad paling tinggi sekali. Kita lindung daripada benda ni dan kita terus teguhkan diri kita dengan belajarlah Quran ni. Syaitan memang tak nak kita faham Quran. Ini insya-Allah sampai sini dululah untuk surah ini, surah Al-Falaq. Kesimpulannya surah Al-Falaq ni dia luas lagi dari apa yang kita jangka. Lebih luas daripada itu lagi. Bukan sekadar untuk benda yang kecil-kecil, tapi benda seluruh kehidupan kita. InsyaAllah hadir, mudah-mudahan dapat manfaat daripada penyampaian ringkas saya pada pagi ini tentang surah ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi lepas puasa Ramadan, lepas raya kot. Bulan berapa dah? 5 kan? Lamalah kot, sebulan lebih. Kita akan sambung surah apa? Surah 112 Al-Ikhlas, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sebarang terlebih bahasa, terkasar bahasa dan sebagainya, terkurang, terlebih daripada ucapan saya, semuanya atas kelemahan diri saya sendiri, dan semuanya apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan semua daripada diri saya sendiri. Dan sudah pastilah yang tinggi dan benar itu adalah kalam Allah yang kita sampaikan. Ulasan saya kadang-kadang tak cukup untuk menyampaikan apa lagi yang lebih dalam, yang lebih banyak lagi, luas lagi tentang makna kitab Allah ni. Dan apa yang penting, kita terus istiqamah belajar dan terus belajar menjadi golongan yang terbaik. Sebagaimana hadis Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ikut saya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Apa maksud dia? Yang terbaik dari kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil qur'ani ahlika wa khassatik. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.